Okey, kembali balik. Alhamdulillah, semalam kita telah berhenti di pertengahan blok yang membincangkan tentang Allah SWT mengalihkan pandangan daripada tema ataupun isu besar yang dibincangkan di awal surah, tentang yang menyatakan tentang sikap orang-orang pemuka-pemuka Quraisy khususnya yang masih lagi berbolak-balik, masih lagi tidak mau mengambil satu keputusan dan sikap yang jelas tentang peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya mereka tidak mengingati, tidak menyedari bahawa yang menyatakan semua perkara yang dilontarkan kepada mereka ini adalah Rabbul Alamin, Allah yang mempunyai maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha perkasa dan juga mampu untuk mengazab mereka. Lepas itu ditutup blok yang pertama itu dengan kalla ni adalah ungkapan yang juga bermaksud untuk mengherdik, memarahi, supaya yang utarakan ucapan ini akan tersedar, Ini adalah blok yang pertama yang kita telah lalui. Kemudian blok yang kedua, Allah menarik perhatian kepada penciptaan, Allah SWT khusus, banyak kali Allah SWT menceritakan tentang penciptaan ini, tapi yang ini adalah khusus untuk menarik perhatian mereka tentang apa yang telah mereka dapati, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yang mendukung kehidupan mereka untuk menjadikan kehidupan mereka ini selesa, licin, smooth dan memudahkan perjalanan kehidupan mereka di atas muka bumi ini, kerana sebab itulah mereka tidak memikirkan lagi masalah kesusahan hidup ni, mereka memikirkan yang untuk menambahkan lagi kebendaan, menambahkan lagi kuasa, menambahkan lagi pengaruh, populariti dan sebagainya, Itu adalah kesilapan, Kerana Allah SWT sebenarnya, bila Allah SWT menjelaskan apakah yang disediakan oleh Allah SWT untuk menyokong kehidupan manusia ni, persediaan yang amat sempurna, dan disediakan dengan penuh pendetailan dan juga sokongan yang elaborate, kita katakan, yang terperinci, supaya setiap satu kesan negatif yang akan timbul tu daripada ketiadaan dokongan ini dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sehalus-halusnya, Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melontarkan ini supaya manusia menyedari bahawa keranan mereka dengan dokongan kehidupan ini bukanlah untuk mereka boleh melapangkan fikiran mereka supaya mereka menumpukan kepada mengejar, perkara yang melalaikan dunia ini. Tapi sebenarnya Allah SWT memberi kelapangan fikiran itu supaya mereka memikirkan tentang persediaan untuk kembali bertemu dengan Allah SWT ini, Rabb, Tuhan yang telah memberikan semua ini kepada mereka. Ini adalah objektif yang sebenarnya. Jadi Allah SWT menceritakan yang kita baca semalam untuk mengalihkan balik, daripada bearing yang silap ni, kepada yang asal, seperti mana kita ada PKP, PKP adalah
untuk menyelesaikan masalah jangkitan penyakit dan sebagainya kan. Bukan untuk mengalihkan pandangan supaya berleka-leka, berehat-rehat tanpa tujuan kan. Begitulah lebih kurang apa yang berlaku kepada manusia ni. Allah SWT menyediakan semua sokongan kehidupan ni sebenarnya supaya manusia dilapangkan fikiran dia untuk memikirkan kembali kepada pencipta yang maha besar ini kan, supaya manusia beribadah, menyediakan seluruh keperluan hidup dia dalam rangka untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Semalam kita telah lihat hakikat ini kan, dan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bentuk kan, bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dijadikan dalam bentuk berpasangan, katakan malam dijadikan untuk tidur tu kan, dan dijadikan pakaian, siang pula dijadikan untuk mencari penghidupan kan. Manusia dicipta ada lelaki, ada perempuan berpasang-pasangan, dan bumi yang rata, ada juga gunung sebagai yang naik daripada permukaan rata ni sebagai pasak kan. Semuanya ada keperluan yang dicipta berpasang-pasangan. Itu adalah signature kita katakan, petanda ciptaan Allah SWT. Semuanya dicipta dalam bentuk yang seimbang kan. Okay. Kemudian Allah SWT itu adalah ciptaan yang di bumi kan. Allah SWT melontarkan pandangan supaya manusia melihat keperluan hidup dia di bumi ni, bagaimana Allah SWT menyempurnakan keperluan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dialihkan pula pandangan ini kepada yang di atas kan, ciptaan-ciptaan yang lebih besar di atas kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada kan. Bana ni bina kan, membangunkan, kami bina. Bana binayah, membangunkan bangunan kan. Wa banaina, dan kami telah bangunkan kan, fawqakum, di atas kamu juga 7 kan, yang kukuh. Sab'an shidada. 7 ni apa dia? 7 dalam ayat ni seperti mana yang kita faham daripada ayat-ayat lain dalam Al-Quran Al-Karim, 7 ni difahami sebagai langit kan, 7 langit kan. Dalam surah Al-Mulk Allah SWT sebutkan allazi khalaqa sab'a samawat tintibaqa, dan Allah SWT khalaqa sab'a samawat tintibaqa, Allah mencipta 7 langit kan, yang bertingkat-tingkat kan. Itu adalah maksud kan, 7 yang kukuh ni kan. 7 yang kukuh ni adalah langit lah dalam ni kan. Sebab dia tak sebut perkataan langit dekat situ, dia sebut sab'a saja, sab'an shidadan kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia memerhati pula atap yang ada di atas kepala dia kan. Sebab kita sebut dalam perbincangan di surah yang lepas, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah dia macam dua benda yang besar ni, yang jadi struktur asas kepada ciptaan ni adalah lantai kan, tempat manusia berpijak. Kalau rumah ciptaan Allah manusia ni, binaan manusia, dia ada lantai, dan atas kepala dia ada atap kan. Itu dua perkara yang penting yang manusia akan lihat kan. Setiap hari dia akan berjalan di atas lantai, itu bumi kan. Dan yang mengelilingi bumi ni, keliling dia kan, dalam keadaan yang bentuk yang amat sempurna kan, kukuh pula binaannya kan. Langit kan, langit ni atap yang tidak ada crack langsung kan. Dia menutup semua lantai bumi ni kan. Sebab itulah bila bumi ni bulat, langit itu juga mengelilingi keseluruhan lantai ni. Kita pergi ke mana pun di atas muka bumi ni, kita akan nampak langit yang sempurna ni kan. Satu sudut lagi sebenarnya, kalau kita teliti dengan dekat kan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan memilih poin-poin ini
untuk disebut kan, diketengahkan. Ini adalah sebenarnya seolah-olah sebab dia membayangkan latar belakang kehidupan orang Arab ni yang sentiasa berjalan di padang pasir kan. Mereka akan duduk di dalam kemah kan. So kemah ni ada pasak kan. Bila pasang kemah ni dia kena ada pasak supaya kemah ni tidak runtuh kan. Jadi sebab itu Allah tarik perhatian pertama lantai kan. Sebab mereka akan bila disebut gambaran begini terus mudah untuk mereka memikirkannya kan. Sebab ayat-ayat Al-Quran ni dia tidak perlu kepada orang-orang yang tidak mesti kepada orang-orang yang berpelajaran tinggi saja ataupun orang yang tahu bahasa Arab yang detail saja akan mendapat kebaikan daripada dia kan. Setiap orang dengan tahap kemampuan yang dia ada akan mendapat apa yang dia boleh dapat daripada Al-Quran kan. Kalau dia lebih tinggi ilmu dia akan nampak lagi banyak lagi kan. Dengan kemampuan memahami sains, fakta-fakta sains, dia mungkin nampak sudut yang lebih banyak lagi daripada yang tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak ada kemampuan itu. Ada orang yang ada kemampuan bahasa dia tinggi kan, bahasa Arab, maka bila dia baca dia akan nampak keindahan bahasa dan sebagainya kan. Tapi yang Allah hendak ni sebenarnya adalah tahap minimum dia mesti dicapai oleh semua orang kan. Bila dia baca dia mampu untuk memahami asas kan, ataupun core kepada asas kepada mesej yang nak disampaikan oleh ayat Quran ni kan. Sebab itu ini yang menjadi tumpuan yang kita cuba capai kan. Saya cuba capai melalui perbincangan untuk macam ni adalah memahami bahawa Al-Quran ini sebenarnya ditujukan kepada semua orang kan. Sesiapa saja yang ada kemampuan yang asas untuk memahami, maka dia akan dapat memahami ayat Quran. Cuma ada bahagian-bahagian yang tidak jelas kerana kita bukan daripada latar belakang kita turunnya ayat Quran tidak sama kan keadaan tu. Mungkin kita memerlukan sedikit bantuan kan. Ini yang model yang saya cuba meletakkan bantuan untuk kita memahami Al-Quran ni yang sepatutnya boleh difahami oleh semua orang kan. Jadi Allah kata yang detail tu kalau kita tak faham, yang tu tak apa kan. Tapi bila kita baca, semua orang akan dapat memahami kan? Dan contohnya ayat ni kalau untuk orang Arab ni amat sesuai dengan latar belakang mereka kan. Mereka pasang kemah kan, dan bila mereka tidur dalam kemah ni kan, Allah SWT menyebutkan malam tidur ini istirahat kan. Setelah Allah sebut tentang bumi yang dijadikan sebagai hamparan kan, kemudian gunung sebagai pasak kan. So ada hamparan kemah mereka tu, di dalam tu ada hamparan untuk mereka duduk di dalam tu, dan ada pasaknya pula kemah mereka ni, binaan tempat mereka tinggal ni kan. Dan mereka dalam tu ada kan, untuk mereka berehat sekejap kan. Selalunya kemah ni dalam perjalanan padang pasir mereka berhenti untuk berehat kan, dan Allah jadikan tidur untuk istirahat dalam tu kan. Jadi gambaran ni akan masuk dalam pemikiran orang yang menerima ayat-ayat ni sesuai dengan apa yang mereka akan bayang dalam kepala mereka kan. Tapi poin yang penting tu adalah supaya faham asas yang hendak disampaikan oleh ayat Al-Quran ni kan. Ada orang akan dapat lebih, ada orang akan dapat kurang sikit berdasarkan kepada persediaan dia kan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangunkan di atas kamu 7 langit yang kukuh kan, yang sempurna kan. Dan dalam kemah ni juga nanti orang Arab bila dia tidur dia akan gantungkan lampu-lampu kan, pelita dan sebagainya di atas tu supaya mencerahkan kan dalam kemah ni kan. Wa ja'alna sirajan wahaja kan, kami jadikan juga pelita kan, sirajan wahaja kan.
Sirajan ni pelita yang ada cahaya dia kan, cahaya sendiri kan, sirajan, terang benderang, wahaja, dan juga ada haba dia kan, panas membara kan. Jadi ini adalah apa yang kan mudah untuk ditanggapi oleh pemikiran yang menerima ayat ini kan. Sebab objektif penting adalah supaya manusia pertama balik kan, balik daripada kelekaan dan juga sikap menolak mereka ni kan, kerana lupakan bahawa yang menceritakan dan memberi amaran Allah SWT kan. Jadi supaya perhatian manusia tu balik kepada Allah sebagai Rabb ini kan. Di sana ada Allah, di sana ada pencipta yang mencipta semua ini, supaya kamu sentiasa hidup di atas ini, mengingati bahawa ada pencipta yang tidak meninggalkan kamu kan. Dia telah cipta ini semuanya sempurna untuk kamu kan, dan dia sedang memerhati kamu kan. Ini adalah perkara yang sepatutnya kita dapat kan. Jadi dalam kerehatan di dalam kemah ke contohnya kan, mereka kita berbaring dalam kemah, mereka akan nampak pelita kan, yang mereka gantung di atas kemah mereka ni kan, contohnya. Allah SWT suruh bandingkan apa yang kamu bina itu dengan binaan yang hebat yang Allah SWT bina ini kan. Langit yang sempurna, yang tidak ada crack langsung dan kukuh selama-lama bilion tahun ini, tidak pernah ada masalah kan dengan langit ni kan. Kerana dia dicipta untuk menjadi atap kan di atas kamu kan. Kemudian juga pelita Allah SWT dibandingkan pelita kamu kan. Pelita Allah SWT amat sempurna kan. Matahari yang telah berbilion-bilion tahun mengeluarkan cahaya yang terang benderang, haba yang tidak pernah luput kan. Sepanjang masa berterusan matahari ini, setiap pagi dengan setia dia akan keluar dan memancarkan cahaya dia kan. Maknanya pembakaran yang mengeluarkan cahaya tu tidak pernah berkurangan kan. Sebab bahan apinya berterusan ada kan, berbilion tahun. Siapa yang membekalkan bahan api ini kan? Kamu tengok pelita kamu kan, pelita kamu ni pasti akan habis bahan bakar dia. Kalau minyak, kita letak minyak tu akan habis kan, dalam satu tempoh masa kan. Tapi Allah SWT kan, telah membekalkan bahan api ni yang tak habis-habis lagi kan. Setelah berbilion-bilion tahun, matahari ni terus menerus membakar kan. Apa yang Allah SWT suruh kita faham dah betul ialah, kamu tengok matahari ni, bandingkan dengan apa yang kamu buat kan, pelita yang kamu gunakan kan. Amat berbeza, kerana ini datang daripada Tuhan yang Rabbul Alamin, yang menciptakan setiap sesuatu ni sempurna sekali, sesempurnanya untuk kamu kan. Itulah poin yang nak diketengahkan oleh ayat-ayat ni kan. Kemudian Allah menarik perhatian lain, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan daripada awan kan, ma'an kan. Jadi mu'sirat ni adalah kata sifat yang khas untuk awan kan. Orang tak sebut awan kat sini, tapi mu'sirat ni adalah kan, minal mu'sirat, daripada kumpulan awan kan. Ma'an sajjajan kan, air yang turun dengan sajjajan, mencurah-curah kan, dengan lebat dan mencurah-curah kan. Untuk apa kan? Sekali lagi, linukhrija bihi habban wa nabata kan, supaya dengan air itu kan, bukan Allah turunkan air itu saja-saja kan, sebab nak bagi ada air di atas muka bumi, tidak, tapi ada sebab kan, untuk kami tumbuhkan dengan air itu kan, habban, biji-bijian, nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kan.
wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang rindang, kan. Alfafa ni soalan macam apa nama, pokok-pokok yang rapat-rapat. Kadang-kadang kita tengok dia tidak ada atas dia ni redup keseluruhannya, kerana ranting dia tu menutupi keseluruhan, kan. Keseluruhan kepanasan daripada atas tu tak sampai, kerana di rendangnya pokok tu, kan. Antara satu pokok dengan satu pokok ni daun dia mixed, kan. Kita tak tahu daun tu daripada pokok yang belah mana, belah sini ke belah sini, kan. Itu gambaran kebun-kebun yang rindang dan ada naungan yang amat baik, kan, sempurna untuk manusia, kan. Jadi Allah menarik perhatian bahawa Allah lah anzalna, kamilah, kan, telah menurunkan. Sebab digunakan past tense, kan, wa anzalna minal mu'sirat, kan, dan linukhrija, dan ditumbuhkan bihi, daripada air itu, habban wa nabatan, kan, biji-bijian dan tanam-tanaman, kan. Semua ini dijadikan oleh Allah SWT, kan. Bila guna pastinya dia kepastian, kan, taukid, dia mengukuhkan, kan. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya hidup kamu sekali lagi mendapat dukungan yang sempurna, kan. Dengan air yang tidak, hujan ni walaupun ada ketika kemarau, tapi dia turun juga, kan, sehinggalah hari ini dunia ni masih lagi ada air lagi, kan, di atas muka bumi ni. Itu adalah satu perkara yang besar. Sebab itu Allah SWT kata, kan, qul in ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, surah Al-Mulk ayat terakhir, kan. Katakanlah, kan, qul ara'aytum, tidakkah kamu tengok, kan, in asbaha ma'ukum ghawra, kan, kamu perhatikan seandainya Allah berhentikan air ni untuk kamu, kan, sumber air ni dijadikan sumber air ni semua kering ke, kan, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah lagi yang dapat membawa kepada kamu air, kan. Sebab ini perkara yang manusia tengok setiap hari, kan, dan air digunakan berterusan, kan, sehingga tidak terfikir bahawa di sana ada kuasa yang besar yang telah menyusunkan ini untuk kamu, kan. Dibuat khas untuk manusia, special deliveries untuk manusia, dan juga apa saja yang hidup di atas muka bumi ni, yang lain-lain, binatang dan sebagainya, supaya binatang tu boleh hidup dan juga serve manusia juga, kan. Sebab binatang ni kegunaannya untuk manusia juga, kan, ternakan dan sebagainya, kan. Jadi air ini, kan, dia menjaga satu sistem ekologi yang amat elaborate, kan. Semua binatang dalam hutan dan sebagainya juga adalah sebagai satu rantaian makanan yang sempurna, yang mengekalkan apa yang ada di hutan. Hutan itu pula untuk manusia. Semuanya yang Allah turunkan, Allah jadikan untuk manusia belaka, kan. Jadi ayat ini, kan, objektif dia adalah supaya manusia kembali balik mengingati, kan, bahawa ini semua adalah satu perancangan yang hebat yang datang daripada pencipta alam, kan. Wa jannatin alfafa, disebut satu mungkin pemerhatian, kan, disebut perkataan jannat. Jannat ni biasanya selalunya disebut untuk, kan, syurga, kan, jannah. Sebab jannah ni maksud dia kebun, tapi dia ada makna khas yang membawa maksud syurga Allah SWT, kan. Tapi yang ni disebut jannat sebab saat lagi Allah SWT sebut di syurga nanti, Allah kata hadaiqa wa a'naba. Hadaiq tu taman juga, kan. Tapi di syurga disebut hadaiq, di dunia disebut jannah, seolah ditukarkan, kan. Sebab Allah nak ceritakan nanti ada benda yang akan datang yang dikaitkan dengan clue jannat ni, kan. Kemudian Allah akan ceritakan tentang jannat ni, kan. So jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rendang ini, kan, untuk apa? Supaya kamu kembali mengingati bahawa di sana ada dua perkara yang besar yang kita ditarik perhatian, kan. Sebab dia tarik perhatian kepada tiga isi besar Al-Quran ni balik, kan. Yang pertama kita kata isi besar Al-Quran ni apa dia? Tentang risalah,
yang kedua tentang tauhid kepada Allah, yang ketiga tentang hari pembalasan ni kan. So ayat-ayat ni menarik balik perhatian manusia kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya mengingati di sana ada pencipta kan. Tidak mungkin terjadi apa yang kamu sedang nikmati ni secara sempurna ni kalau tidak ada yang menyusun dia kan, menjaga dia, menyusun dia dan menjadikan ciptaan dia itu amat sempurna kan, designed to be perfect kan. Dia bukan satu perkara yang walaupun Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah, tapi dia melambangkan satu usaha ataupun reka bentuk kan, design yang amat elaborate kan, amat terperinci dan tersusun kan, supaya manusia akan memerhati dan sentiasa ingat di belakangnya ada pencipta dan mereka bentuk dia kan. Bukan saja mencipta mereka bentuk, Rob ni juga dia menjaga semua sistem ini supaya dia berjalan dengan berterusan dan sempurna kan. Kalau kita kan, orang yang ada mesin air minum kan, dia kena datang selalu check kan, dah habis ke kan, vending machine kan, dah habis ke, abang kena letak balik kan kat situ. Kalau dia berhenti, mesin tu akan ataupun rumah ke, dia akan reput itu saja kan. Tidak ada satu yang orang yang tend kan, ataupun mengambil perhatian. Begitu juga alam ini kan. Kalaulah inilah yang Allah hendak supaya manusia fikirkan kan. Kalaulah katakan alam ni dibina kun fayakun, kemudian dibiarkan begitu saja, dah lama dah semua benda-benda ni akan rosak kan. Matahari ni akan hilang bahan api dia setelah berbilion-bilion tahun kan. Dia tak ada lagi kadar bahan api yang sebanyak itu kan. Kalau katakanlah semua bahan api yang di atas muka bumi ni kita gunakan untuk bakar kan, supaya menghasilkan cahaya yang secerah matahari ni, dia tidak akan dapat bertahan puluhan bilion tahun ni kan. Dia pasti akan habis kan. Tapi matahari ni terus menerus dengan suhu yang masih panas kan, tidak kurang walaupun 1 degree 2 degree kan, dan juga cahaya yang terus menerus cerah kan, sehingga kita dapat tengok bila waktu siang yang kita tengok cerah ni adalah cahaya daripada matahari sebenarnya kan, tapi tidak pernah dia malap kan. Itu adalah sebab nanti Allah akan ceritakan satu gambaran yang mengejutkan manusia daripada kelekaan ataupun keselesaan ini. Semua ni dicipta untuk dia rasa relax, dia tak peduli, tak berfikirkan lagi tentang Tuhan yang ada di belakang tu kan. Jadi poin ini adalah untuk menarik manusia balik kepada mengingati dan menyedari, menginsafi ada di belakang tu pencipta dia, mentauhidkan dia, dan juga mengingati bahawa ayat 17 kan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari fasl ini, hari pemisahan, segregation dan juga keputusan ini kan, yaumal fasl pasti, kana miqata adalah sesuatu yang waktunya telah ditetapkan kan. Jadi setelah ditunjukkan semua gambaran tadi tu kan, apa yang nak diceritakan sebenarnya? Yaumul fasl kan. Sesungguhnya kesimpulan dari perbincangan yang elaborate ni tadi kan, dikemukakan sebagai segala susunan, baik pembicaraan tentang bumi yang Allah jadikan ataupun langit yang sempurna ni, yang daripada langit dah turunnya air hujan dan sebagainya, dan harmoninya kerjasama di antara langit dengan bumi ni kan. Turunnya air daripada langit, maka bumi ni akan tumbuh balik kan, pokok dia kan. Kemudian air daripada bumi ni akan naik balik ke langit kan. Semua ni adalah sistem yang harmoni kan, yang menunjukkan di belakangnya ada yang menjaga dia kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan dia apa? Kalau untuk surah-surah di sini, surah-surah di hujung ni, grup 7 ni yang saya sebutkan, tema utama dia adalah inna yaumal fasli kana miqata. Kamu nak kena faham, ingat betul-betul bahawa
yang memberi kamu semua keperluan-keperluan ni, dia juga telah menentukan dulu lagi, kan, sebelum lagi diwujudkan apa yang diwujudkan untuk kamu ni semua ni, bahawa akan ada hari keputusan, semua ni akan hancur, kan. Bukanlah selepas diwujudkan tu nanti barulah difikir kita akan susah sangat nak pertahankan dia lama sangat, satu masa kita tutup semua ni, kan. Seperti manusia merancang macam tu, kan. Manusia merancang bila dah lama sangat ke, kita tutup servis ni, jangan bagi ada dah. Tapi Allah SWT kata tak. Sebelum dicipta ni memang Allah SWT telah merancang, kan, bahawa hari keputusan tu, waktu dia memang telah ditetapkan bila dia akan berlaku, dan memang akan berlaku, sehingga hari dia, tarikh dia ataupun masa dia pun telah ditetapkan oleh pencipta yang memberi kamu apa yang kamu sedang lalui dan rasai ni, kan. Ini adalah hujah yang amat kuat dan besar, kan, bahawa, kan, semua yang datang kepada kamu ni tidak akan dibiarkan kamu kan, gunakan dia, kan, tanpa pertanggungjawaban, kan. Tidak akan ditanya kepada kamu macam mana kamu gunakan dia, kan, banyak mana kamu gunakan dia, untuk apa, kan. Semua ni akan ditanya balik. Sebab itulah dia menjadi hujah yang besar kepada sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu yang telah ditetapkan. Balik kepada perbicaraan di awal surah ni. Jadi apakah yang mereka tasa'alun ni, kan, yang mereka masih lagi duk mempersoalkan, memperbincangkan perkara di sudut. Perbincangan tu bukan perbincangan tentang sudut yang perlu, daripada sepatutnya membincangkan macam mana kita nak melalui kedatangan hari pembalasan ini, kan. Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ni kehidupan yang sejahtera untuk menuju ke situ. Tapi mereka telah tasa'alun untuk mencari point untuk attack apa yang Allah SWT tetapkan ni, kan. Kan, sebab itulah style awal masuk dalam surah ni, amma yatasaalun, tentang apa mereka ni sebenarnya bertanya-tanya ni, kan. Sebab kemudian Allah SWT tinggalkan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, nanti kamu akan tahu, kemudian kamu akan tahu. Ditinggalkan tanpa jawapan di situ, kan. Sebab point dia, Allah SWT nak menjelaskan yang kamu persoalkan ni bukan kerana kamu tidak tahu, tidak perlu dijawab, kan. Tapi akan dijawab, Allah akan jawab dengan menunjukkan kesan dia, kan. Tidak dijawab dengan fakta yang berjela-jela, kan. Boleh dijawab macam tu, kan, tapi Allah SWT tidak jawab yang tu. Allah jawab dengan menunjukkan kesan dia dan juga bukti-bukti bahawa, kan, apa yang Allah ceritakan itu benar. Tapi poin tentang apa yang mereka perselisihkan tu tidak disebut secara direct, kan, tapi disebut dalam bentuk implikasi corollary dia katakan, supaya manusia, kerana memang mereka telah tahu tentang hal ini, kan. Tapi masalah dia sekarang ialah tidak meyakini, tidak mahu memikirkan, tidak, dan melupakan tentang pencipta yang ada di belakang, kan. Ini adalah masalah yang nak ditarik balik oleh Quran supaya manusia kembali balik ke situ, kan. Sebab itu style dia sesuai dengan ni, kan. Tak payah dia, sebab manusia ni kalau kita biasa, kan, anak-anak kita cakap terulang balik detail lagi, dia akan jadi marah, kan. Tak payah cerita panjang-panjang lah, kan. Tapi teknik Al-Quran ni dengan menceritakan kesan dia, kengerian yang akan jadi apabila berlakunya benda tu, kan. Dan kenapa kamu tak ambil perhatian dan buat persediaan dan ingat balik, kembali insaf, balik kepada bearing yang betul, siratal mustaqim, kan. Balik kepada Tuhan, ingat balik yang menciptakan kamu ni. Inilah objektif ayat-ayat Al-Quran yang kita sedang baca ni, kan. Surah An-Naba ni, kan, berita yang besar ni. InsyaAllah kita pun tidur di sini, kan. Nanti kita akan masuk blok yang baru yang akan mendedahkan, kan, lagi kegoncangan dan ketukan yang besar, kan. Tidak jemu-jemu Al-Quran Al-Karim mengajak supaya manusia ni balik kepada bearing, kan.
Dan dalam surah yang lepas kita telah dijelaskan oleh Allah SWT bahawa Quran ini sedang berhadapan dengan satu makhluk ciptaan Allah SWT ni yang amat keras, kan, hati, kan. Diperingat tak mau dengar juga, peringat tak mau dengar. Sebab itu diulang-ulang, wailun yauma idzil lil mukadzibin, wailun yauma idzil lil mukadzibin, kan, memerlukan kepada tenaga yang kuat untuk, kan, makhluk macam kita ni, manusia ni, kembali balik kepada bearing ni, kan. InsyaAllah kita pun tidur setakat ini. Malam nanti kita akan sambung. Jangan ke mana-mana dengan banyak lagi ketukan-ketukan dan juga goncangan-goncangan Al-Quran yang amat mempersonakan dan amat mengetuk, kan, bila kita melihat dengan mendalam, kan. InsyaAllah jadikan Ramadan ini masa untuk kita meneliti dan supaya insyaAllah satu tips penting, kita boleh baca ayat-ayat ni dalam solat, kan, contohnya dengan lebih bermakna, kan. Dia ada intonasi dengan alunan yang sesuai dengan makna. Bila kita baca, kita tahu makna ni. Bila kita baca dalam solat, lebih sesuai dengan makna itu, sebab kita hendak supaya diri kita menghayati dia ketika mana kita membaca dia, kan. So insyaAllah kita sudah hingga wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.